Assalamualaikum, kita berjumpa lagi dalam another episode of Review Rabab dalam channel Bola Rabab bersama saya Jo Zakaria yang tetap tak ada siapa berkenai. Okay, another week have passed by. Aku tak sempat nak keluarkan video last week dan aku cuba untuk catch up untuk this week. Ada beberapa lagi jersey yang aku tak sempat nak review walaupun liga kita dah start. Jersey tak habis-habis lagi review. So aku akan cuba mempercepatkan segala-galanya gitu. InsyaAllah. Tapi untuk episod kali ni kita akan review jersey terbaru untuk tahun 2021 daripada Sri Pahang FC, iaitu keluaran local brand kita, Stallion. Nak tahu apa cerita? Tunggu saya. Okey geng, liga kita dah semakin rancak dah ni. Dah 2 minggu dah liga kita dah berlangsung. So macam-macam result lah. Ada macam mana tim apa? Menang, kalah, tercedok, tak tercedok. Tim aku duk tercedok ni serta dah ni. Tapi tak apa, kita harap dari masa ke masa pasukan kita semakin improve dan semakin memberi tentangan yang hebat kepada pasukan lawan. Terima kasih pada yang masih menonton channel ni. Terima kasih pada yang masih setia dengan channel ni. Firstly aku nak minta maaf pada yang kena usik dengan abang. Kan dekat community wall lah selalu kena usik cerita dia. Tapi satu je lah nak pesan. Kita biar jadi penyokong yang tak menyokong secara buta tuli lah. Kita menyokong dengan penuh apa ni orang kata, penuh kewarasan dan jangan main nak sokong tak tentu arah je kan. So relax, bawa bertenang. Kena usik sikit bawa bertenang. Jangan banyaklah aku perasan ramai adik-adik yang kurang kasih sayang bila masuk komen tu beremosi tak tentu arah. So chill lah bang, relax benda bola kot. Bukannya cerita pasal apa ni agama ke apa, bola relax, bawa bertenang. Kita jangan terlalu ikutkan emosi. Yang betul kita cakap betul, yang salah kita cakap salah. Kena usik, hampa nak usik balik tim aku, usik, aku tak ada masalah. Kenapa aku berani usik tim orang? Sebab aku boleh usik tim aku sendiri, aku tak ada masalah. So, yang mana yang elok kita ambil, yang buruk tu kita tak payahlah ambil, betul tak? So, untuk kali ni aku nak bercerita tentang, aku nak review tentang satu jersey, iaitu jersey daripada Sri Pahang FC, keluaran Stallion, salah satu local produk kita. Di mana Stallion ni dah taja Penang last 2 season. So this season mereka berkesempatan berpeluang untuk menaja Sri Pahang FC. Tapi kali ini Stallion mencetuskan beberapa kontroversi lah sebenarnya di kalangan peminat-peminat dan penyokong-penyokong Pahang. Adalah beberapa isu yang kita sentuh pasal benda tu. But first kita go to the jersey. Dia jersey Sri Pahang FC tahun 2021. Mereka punya home. Okay, Stallion mengeluarkan 3 jersey, home, away dan third, iaitu home yang ni macam apa tengok, checkered kuning biru ni. Lepas tu mereka ada away yang berwarna hitam dan third menggunakan warna yang sama macam ni. So aku tak tahu kenapa. Mungkin sekejap kita boleh kupas sikit pasal benda tu kan. Tapi itulah 3 jersey yang dikeluarkan oleh Stallion untuk Sri Pahang FC. Okay, first impression aku bila aku tengok jersey Pahang waktu launching hari tu, warna biru dan kuning yang mereka guna, yang Stallion guna untuk Sri Pahang, ini adalah warna Pahang bagi aku. Warna biru dia naik, kuning dia naik. So, bila aku tengok tu memang aku nampak Pahang lah cerita dia. Mungkin ada orang tak setuju dengan benda tu, tapi aku sebagai bukan penyokong Pahang, tapi bila aku nampak warna biru dan kuning yang digunakan untuk jersey ni, aku nampak Pahang. Itu dah cerita dah. So, dari segi warna, aku rasa warna untuk jersey home ni sampai dan memang nampak Pahang lah. So we go to the template. Mereka menggunakan template simple bercolor V-neck. Untuk logo menggunakan silikon. Aku tak tahu exact name for this material, tapi menggunakan silikon yang lembut. Dan aku rasa material yang diguna ni agak lain sikit lah daripada material yang Nike guna untuk JDT. Aku rasa macam yang JDT tu keras sikit, yang ni macam lebih lembut dia punya silikon dia. Dan macam yang Nike tu aku duk dengar, bila basuh selalu dia punya warna dekat logo tu lama-lama dia pudak. So aku tak sure about this one. Aku rasa yang ni macam tahan sikit. So untuk logo Stallion pun menggunakan silikon punya material, silikon stamping. Untuk sponsor mereka pakai teknik sublimation. Ni bukan heat press tapi sublimation punya teknik. So untuk jersey Pahang ni 90% lah bagi aku rasa 90% adalah sublimation lah. Okay, kat belakang dia tak full jacket, dia ada space untuk numbering. So we can see the logo Stallion kat belakang tu.
Dan kita akan nampak tulisan Stallion kat belakang ni. Semua ni sublimation. So dekat lengan ni ada sedikit detailing, ada warna putih, biru dan kuning. Dan panel asing ditambah untuk dia punya cuff ni kat tepi ni lah. Bukan the whole kain tu, tapi ada panel yang lain yang ditambah untuk bahagian bawah cuff tu lah. So dari segi pola dan template simple, tak ada apa perubahan atau penambahan. Memang very simple. It's a plain punya pola ataupun plain punya template. Okay, kat dalam ni logo Stallion. Yang ni heat press. Logo Stallion ni heat press. So bagi aku jersey ni a bit simple lah sebenarnya. Tapi dari segi checkered ni aku rasa menarik, di mana aku rasa ini mungkin management Sri Pahang nak menukar daripada stripe kepada checkered punya era lah, di mana depa pernah pakai checkered punya baju pada tahun, kalau tak salah aku, 1995. Pahang pernah pakai jersey yang bercorak checkered macam ni lah. Oh ya, kat bawah ni ada patches, di mana iron on patches yang digunakan untuk letak depa punya logo Stallion ni lah. Apa dia tulis ni? Design and engineered for sport performance. Okey, untuk baju ni depa menggunakan kain interlock, di mana kain interlock ni aku tak apa kenal lah sebenarnya. Kain interlock ni kain lama. Semua kain tak best sebenarnya kain ni. Tapi aku tak tahulah kenapa Persatuan Negeri Pahang memilih untuk pakai kain ni. One thing sebab apa aku rasa pakai kain interlock adalah mereka nak dapatkan colour shining tu. Sebab bila pakai material interlock, dia punya shining colour tu akan lebih nampak shining lah. Sebab kain interlock ni dia macam shining sikit. So bila kena dengan warna biru dengan kuning ni memang nampak berkilat, memang shining dia. Dan warna dia timbul lah. Cuma aku tak berkenan sangat kain interlock ni, kain lama dan tak sedap pakai sangat pun sebenarnya kain interlock ni. Dan kain interlock ni lah yang selalu miang sikit untuk aku lah. Dia kain interlock ni dia miang sikit. Tapi this one interlock dia okey lah, tak ada lah miang sangat. Tapi aku tak apa berkenan lah kain interlock. So mungkin management Sri Pahang nak colour on jersey ni naik, dan mungkin nak nampak shining. Sebab tu dia pilih untuk pakai interlock kot, walaupun kain ni kain lama. Okey, jersey ni dijual pada harga RM100. Dan apa boleh dapatkan jersey ni? Kalau orang Pahang boleh dapatkan jersey ni dekat kedai dekat sekitar stadium. Mereka ada 2 kedai agent yang jual jersey ni. Apa boleh beli dekat kedai Legend 12 dengan Legacy 06. 2 kedai ni ada carry jersey Pahang. Mereka adalah official agent untuk Stallion lah. Ataupun hampa boleh check out mereka punya Shopee page. Aku akan cuba letak dekat bahagian caption. Aku selalu lupa nak letak kat bahagian description link-link. Tak apa, sekejap lagi aku letak mereka punya link dekat bahagian description lah. Dan ejen-ejen lain di sekitar Pahang dan KL, pihak Stallion akan announce dekat mereka punya IG dan website lah, insyaAllah. Dan dari segi sizing, aku pakai size S untuk jersey ni, dan ngam lah, okey lah size S dengan aku. Dia tak terlalu besar sangat, dia tak terlalu fit sangat. So memang ngam lah cerita dia. Dan untuk kepastian size, hampa ukur lah hampa punya ukuran pit tu berapa. Hujung ni ke hujung ni. Hampa tengok pihak Stallion akan bagilah info on that ukuran lah. Daripada hujung ketiak ni, pada hujung ketiak ni hampa akan tahu berapa ukuran hampa. Hampa kena tahu. Itu lebih bagus lah bila hampa nak beli jersey. Based on that punya ukuran, itulah size jersey hampa. So untuk jersey Pahang ni, berapa rating aku bagi? Aku boleh bagi 7 out of 10 sebenarnya. Aku tak kata jersey tak lawa. Aku suka sebenarnya. Untuk home ni aku suka gila. Aku tak tahu kenapa. Bila aku tengok checkered dan warna ni, memang aku nampak Pahang. Dan aku tak maulah nak samakan jersey lah. Malas lah aku nak samakan jersey ni dengan kelab ni. Biarlah. Kau nak sama, nak buat macam mana kan? Sebab itu adalah pemilihan pasukan tu sendiri. Nak komplain pun tak boleh. Cuma untuk away tu, orang duk hingat kata sama macam Inter Milan punya away kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Tak syok lah duk sama-sama kan macam tu. So itu adalah pilihan daripada management Sri Pahang sendiri. Dan Stallion pun dah provide a few design, tapi itu yang dipilih. Dan mungkin juga itu adalah reference yang management Sri Pahang bagi kat Stallion untuk buat. So kita tak tahu benda tu. Kita tak boleh nak salahkan brand sebab kata Stallion buat keluar design sama dengan ni. Kita kena tahu cerita on both parties. Mungkin itu apa yang pihak Sri Pahang minta. So Stallion tak nak kena provide jugalah cerita dia. Cuma one thing aku nak complain sikit lah pasal jersey. It's not on Stallion punya side. Cuma kalau hampa tengok kan logo ni, kat sini ada tulis 2020. Ini pun isu juga. Orang tanya pasal apa tak 2020, tak syok lah. Sebab
Pahang ditubuhkan tahun bila kan, tapi tak 2020, tapi 2020 ni sempurna FC baru ni lah cerita dia. Tapi 2020 ni kan, apa nampak kan 2020 ni aku duk nampak benda ni kat tanggai dulu ni cerita dia, sebab dia terlalu kecil. Ini pun sengit-sengit dah, sebab tak dia nak kata apa lah, benda kecil dan dia asing tau. Dia bukan sekali di dalam logo tu dia benda yang asing. So aku duk nampak benda ni kat tanggai ni. Tak apalah, kita tengoklah macam mana tanggai tak tanggai. Jangan duk puluh basuh lah nah. Jangan duk puluh basuh sangat lah cerita dia. So untuk jersey Sri Pahang ni aku boleh bagi 7 out of 10. Bukan kata tak lawa-lawa, especially untuk home aku berkenan. Untuk away pun bila nampak mereka pakai pun cun. Cuma aku tak faham kenapa Pahang, Sri Pahang memilih third jersey dengan home jersey warna yang sama, berbeza design. Third jersey warna sama dengan home, cuma design dia sama macam away. Kenapa tu aku tak pasti, should be lain lah terus third jersey kan. So macam tak ada beza sangat kalau jumpa tim-tim yang colour lebih kurang pun. Aku rasa Pahang akan banyak pakai jersey away hitam tu lah daripada yang third, sebab tak membezakan banyak dengan home pun sebenarnya. So tak apa, kita tengok macam mana. Tapi untuk home dia aku bagi 7 out of 10. Untuk away dia pun aku boleh bagi 6 out of 10. Untuk third dia aku boleh bagi 5 out of 10 sebab dia sama. Sama warna, sama design dengan yang away. So jersey Pahang ni memang sangat kontroversi lah season ni cerita dia. Kenapa? Sebab penjualan yang mereka buat dekat stadium tu memang kena kecaman teruk lah daripada fan-fan Pahang. Aku tengok first tu pun aku terkejut juga. Kenapa lah dijual berterabak kat tepi longkang macam tu kan. Macam sedih jugalah tengok jersey. Mungkin setengah orang tak nampak benda tu as a big issue, tapi especially fan Pahang mereka akan terasa, weh jersey kami ikut siapa duduk tepi longkang sepah macam tu. Honestly itu one of the first thing yang tangkap aku punya attention lah. Kenapa jual Stallion jual kat tepi stadium macam tu dengan terabak atas lantai tepi longkang, dengan meja macam jual pasar malam, dengan banner macam tu. Tapi aku rasa pelik sikit lah kenapa berlakunya penjualan macam tu. Kenapa pihak Sri Pahang tak menyediakan satu event yang proper untuk penjualan jersey macam tu. Sebab hang launch jersey dan hang nak jual at the same time. So kenapa tak buat a proper event to sell or to launch the jersey? Okay, faham launching dibuat online, tapi kenapa penjualan jersey tu nampak macam pasar malam sangat. So bagi aku tak tahulah. Aku nampak satu benda je, planning tak ada satu, dan mungkin entah, aku rasa macam benda ni bagi tahu petang semalam, esok launch jersey. Faham tak? So aku sangat yakin di mana pihak Stallion takkan nak pergi macam tu buta-buta tak ready apa. Mesti ada something wrong somewhere in terms of communication ke, aku tak tahu that is between Stallion dengan Sri Pahang. Tapi itu yang aku nampak. Kenapa pihak Sri Pahang tak menyediakan satu tempat yang proper untuk Stallion menjual produk mereka, sedangkan benda tu boleh arrange sebenarnya. SOP boleh dibuat. So aku rasa tak ada masalah kot, sedangkan budak pergi sekolah pun boleh ikut SOP. Ada SOP ni kan pula orang besar, orang dewasa yang dah ada akal apa semua kan. Takkan tak boleh nak ikut SOP kot, takkan tak boleh nak buat SOP macam tu kan, sedangkan untuk budak sekolah boleh. So bagi aku benda tu there's something wrong somewhere lah. Aku tak tahulah antara pengurusan Sri Pahang dengan Stallion ni. So aku tak salahkan Stallion 100%. Might be they are not well informed about the event, ataupun mereka memang tak sempat ke apa, aku tak tahu. Tapi based on launching tu, nampak macam prepare untuk launching, tapi untuk penjualan tak sebenarnya. So aku tak tahu kenapa. Dan aku agak pelik jugalah. Bagi aku, okay, untuk pengenalan jersey pasukan baru, aku rasa lah every team perlu jemput brand yang menaja jersey pasukan tu untuk ada sekali dalam launching tu. Mungkin buat penyerahan jersey ke apa, because the highlight is on the jersey, it's not on the other sponsor ke apa. The highlight is on the jersey. So bagi aku, kalau aku orang yang taja jersey, aku nak ada dalam launching apa. Sebab this is my product, I'm handing my product to you. Aku sponsor tim hang dari ujung kaki sampai ujung rambut, all the attire apa semua. So aku nak hand over this jersey to your management team.
So bagi aku perlunya ada wakil daripada brand-brand ni, brand-brand yang menaja jersey pasukan dalam hari pelancaran jersey. It's an appreciation to the sponsor lah sebenarnya. Untuk sponsor-sponsor lain, kalau boleh jemput lah. Kalau sebelum-sebelum ni pun, kalau bukan buat online, aku rasa memang dijemput semua sponsor kan. Tapi for me, because this is a highlight for jersey, penaja jersey lah patut ke depan kan. Dan aku nak sentuh sikit, mungkin penyokong Pahang, peminat Pahang, aku tak tahulah setuju atau tak. Mungkin ada yang marah dengan aku duk kena tembak dengan beberapa fan pasukan-pasukan yang ada kat Malaysia ni dah. Tapi aku tak apa, aku bercakap dengan jujurnya lah sebenarnya. Aku tak tahu kenapa macam tak ada perubahan tau dekat Pahang punya pasukan ni. Pelik pun pelik. Orang duk kata, kita sentuh sikit pasal JDT. Bila aku sentuh JDT, orang kata aku pro JDT pula. Bukan, aku bukan pro JDT. Tapi benda yang kita nampak bagus, kita ikut. Benda yang tak bagus, kita tinggal. So, kalau nak ikutkan, orang selalu duk kata kan, JDT, boleh lah tim anak raja, duit banyak apa semua. Tapi Sri Pahang ni, CEO dia punya owner anak raja juga. Bertahun-tahun dah aku rasa dipegang oleh kerabat Pahang. Tapi kenapa tak nampak sebarang kemajuan? Okey, Pahang at one time tu memang menjadi tempat pengumpulan player-player hebat lah. Kita ada Dollah Saleh, Zainal Abidin pun semua ada kat Pahang kan at that time. Dan ramailah legend-legend kita yang terhasil daripada Pahang sebenarnya. Tapi stagnan. Tak ada perubahan sangat yang aku nampak dari segi pasukan ataupun development pasukan tu sendiri. Tak nampak. So kat mana orang kata bila ada duit, bila dihandle oleh kerabat ni, satu-satu pasukan tu akan boom. So bagi aku benda tu tak berlaku kat Pahang lah sebenarnya. I think benda tu jelas kot. Semua nampak kot benda tu tak. Tak tahulah kalau aku salah kan. Tapi itu apa yang aku nampak lah. Benda tu tak berlaku kat Pahang. So benda ni bagi aku tak kira lah ada duit banyak mana pun. Ada power banyak mana pun. Tapi kalau tak ada passion, tak ada ke mana lah. Aku duk nampak tim Pahang ni macam jadi hobi je sebenarnya. Sekadar nak melengkapkan ambil hati rakyat je. Tak ada pembangunan, tak ada more than that pun aku duk nampak. So aku harap tak harap apa sebenarnya. Tak boleh nak kata apa lah. Tim-tim macam ni, tim-tim anak raja ni aku susah lah. Dan kita boleh tengok lah ni mana JDT dengan Pahang ni, dua tim yang dimiliki oleh kerabat diraja ni, perbezaan dia sangat ketara lah. So tak tahulah. Itulah. Itu pada pandangan mata kasar aku lah. Tapi apa yang berlaku antara Stallion dengan pihak pengurusan Pahang, aku nampak macam pihak pengurusan Pahang ni tak berapa tahu sangat lah pasal tim. Tak tahulah. Nampak macam mereka tak aware tentang apa yang penyokong mau, pasal apa. Entah, aku rasa macam tak cukup. Mereka tak cukup committed untuk pasukan lah. Itu pendapat aku lah. So, pada yang terasa tu aku minta maaf. Tapi ini adalah pendapat jujur aku. So, kalau hampa kata aku salah, hampa bagi pendapat hampa macam mana. So, kita tukar-tukar pendapat. Tak ada masalah pun benda tu. Tak ada betul, tak ada salah. Cuma satu, jangan emosi. Tu je aku kata. Kalau hampa ada fakta, main cerita fakta, kita sembang elok-elok. Ini duk masuk, duk buat pala tahu, payah agak sebenarnya. Aku tak kata aku tahu semua. Tapi kalau aku salah, aku mengaku salah. Kalau kata fakta aku tak betul, apa pun betul kan. So, kita bertukar-tukar pendapat. So, senang. So, Pahang perlu keep up. Pahang perlu berusaha lebih keras. Bukan dari segi pasukan. Pasukan always akan berusaha keras. Tapi kalau kata management tak betul, management kurang dedikasi, so macam mana tim nak give full effort kan. Tapi kalau kata management give full 100% effort, committed to the pasukan, aku rasa of course player pun akan triple mereka punya effort jugalah. Itu pendapat aku. So aku harap sangat-sangat Pahang mampu membuat comeback lah dari segi pengurusan. Bukan sekadar comeback untuk pasukan bersaing dalam liga saja, tapi pengurusan. Aku sangat nak tekankan pengurusan lah untuk season ni. Sebab aku nampak banyak yang pengurusan macam tak ambil endah tak endah, sekadar asal ada je. Tak syok tengok tau. So kita boleh tengok macam season ni Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, banyak perubahan dan usaha-usaha baru yang mereka dah buat. Boleh nampak lah benda tu. So aku harap kelab-kelab lain mengambil jalan yang sama. Dan aku tak suka dengar
orang kata tiru JDT. Aku sangat tak suka. Aku harap tim-tim yang tengah yang nak develop ni be better than JDT. Bukti kan, kata hampa boleh buat lagi better pada JDT. Tak perlu buktikan kepada fan JDT. Buktikan kepada fan hampa boleh bagi effort yang lebih better daripada tim lain. So, daya saing macam tu yang kita perlukan. Aku tak suka dengar lah, oh, ini tiru JDT. Kalau nak cerita tiru, cerita dia JDT pun copy cara tim luar. So tak ada beza. Janji mau ada kemahuan untuk berubah lah, itu sajalah. So bagi aku tak syok lah kita banding-bandingkan tiru-meniru ni, tak best. Aku rasa budak-budak aja yang tak cukup matang je kot berfikiran macam tu. Yang jenis yang menyokong secara buta tuli je. So orang yang penyokong-penyokong yang ada wawasan, penyokong-penyokong yang ada akal ni, mereka akan lebih ke arah pembangunan kelab lah, pembangunan pasukan. Bukan sekadar nak compare-compare apa ni, tak kisah tu, tak kisah ni. Tak. Bagi, kalau hampa betul sokong satu-satu pasukan, hampa kena berani mengkritik dan hampa kena berani menerima kritikan. Kalau kata hampa tak boleh menerima kritikan orang, hampa bukan true fan lah cerita dia. Hampa menyokong secara buta tuli je. So tahniah pada Stallion kerana berjaya menaja satu pasukan daripada Liga Super. Sebab last 2 season mereka sponsor Penang untuk Liga Premier. So ini adalah aku harap satu permulaan untuk Stallion untuk dapat sponsor tim-tim lain dalam Liga Super juga. Sebab ialah Liga Super adalah liga yang paling tinggi dalam kita punya negara lah kan. So tahniah again to Stallion. Keep up the good work. Harap kerjasama dengan pasukan lain akan lebih cantik lah daripada usaha sama dengan Sri Pahang ni. Ha, ini dia ropelnya bila dah pakai ya. Orang mana? Okey, inilah rupa dia saiz S bila dah pakai. Ada orang kata itu Jo, aku nampak macam lawa bila hang pakai, tak lawa sebab tak ada dada. Alah, aku bukannya atlet. Janganlah compare macam tu. Nak kata kurus tak apalah, tapi janganlah compare aku dengan badan player-player bola yang lain. Badan kita biasa je bang. Tapi ya, macam inilah rupanya bila aku pakai saiz S. So ngam lah. Okay geng, untuk episod kali ni aku ada special giveaway. Tu dia. Ini adalah giveaway daripada Sparrow Cap Company, iaitu di mana depa mengeluarkan cap limited edition. Nampak? This is a limited edition punya cap kolaborasi antara Amirul Akashah. Siapa Amirul Akashah? Amirul Akashah ni adalah pemenang untuk pertandingan cipta logo bagi pasukan negeri Pahang. Tapi sayangnya logo yang dia cipta ni, yang menang ni, mereka tak pilih pakai untuk existing logo Sri Pahang sekarang ni lah. Tapi itu aku rasa itu adalah hak pasukan tu untuk memilih nak pakai logo mana lah. Cuma yang tak bestnya dah lah menang satu hal, hadiah pun tak dapat. Iaitu hadiah yang dijanjikan RM1 tapi tak dapat. Jadi ini adalah usaha Sparrow Cap Company untuk membantu Amirul Akashah ni untuk mengeluarkan cap special edition ni. Nampak? Logo yang dicipta oleh Amirul Akashah. So simple lah. Aku memang suka. So ada signature Amirul Akashah. So this is a collector item lah sebenarnya. So untuk yang berminat untuk mendapatkan giveaway special edition cap keluaran Sparrow Cap Company ni, senang je. Apa kena buat adalah apa kena follow IG aku Dejo Zakaria. Apa kena follow IG Sparrow Cap Company. Dan hampa kena komen dekat post dekat IG aku, post IG aku Dejo Zakaria. Aku akan post pasal cap ni. Dan kat post tu hampa kena komen, Abang Jo saya nak. Aku tak kira apa udah komen, Abang Jo saya nak. Dan hampa kena tag 3 orang kawan hampa dekat komen tu. So jangan lupa follow IG aku, follow IG Sparrow Cap Company, komen Abang Jo saya nak, tag 3 orang kawan. Mudah saja. Dan aku akan announce pemenang giveaway untuk kali ni dalam minggu ni juga insya-Allah. So follow IG aku untuk update yang terbaru. Okay, thank you Sparrow Cap Company kerana sudi berkolaborasi. Pada siapa yang berminat dapatkan cap ni, boleh pergi dekat IG mereka juga untuk dapatkan cap ni. Lawa weh, cap ni sebenarnya. Ada logo tu, ada Sparrow punya logo, ada signature Amirul Akashah. Dekat bawah ni special sikit, dia ada tulis Pahang Darul Makmur. Simple, lawa. So, apa lagi? Join lagi giveaway ni ya. Okay, pada Sparrow Cap Company. Arigato. Okay guys, itu saja review untuk kali ni. Terima kasih pada yang menonton, terima kasih pada yang setia menonton, pada yang sudi komen apa semua. Okay, aku nak minta maaf banyak-banyak pada siapa yang terasa dengan apa yang aku cakap tadi, dengan pendapat aku. Dan aku nak ingatkan lagi sekali, aku nak kita jadi penyokong
yang menyokong dengan kewarasan dan kita tak menyokong secara buta tuli. Aku banyak orang yang dah masuk yang komen menyokong secara buta tuli ni, yang beremosi ni. Tak best lah sebenarnya. Aku tak mau komuniti tu dalam channel aku. Tak mau orang-orang macam tu pun dalam channel aku sebenarnya. Aku nak create satu komuniti yang mampu bersaing, yang nak bersaing, yang mampu menerima kritikan dan mampu memberi kritikan dan bukan sekadar emosi saja. Aku rasa orang-orang yang beremosi, yang menyokong secara buta tuli saja ni, kau sampai elok lah pergi lepak kat page IG Melayan Tiger tu ya kot. Aku harap channel ni dapat kita sama-sama berkongsi ilmu dan info yang ada. Okay guys, semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri aku sendiri. Semoga kita berjumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.